Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Muhammad Arif bin Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Datuk Haji Rahan bin Sharif, PKSU. Yang berbahagia Datuk Haji Ismail bin Abu Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan yang menjadi tuan rumah pada perhimpunan bulanan kita pada hari ini, ketua-ketua agensi, ketua-ketua bahagian, pengarah-pengarah negeri-negeri, seterusnya warga kementerian yang saya hormati sekalian. Pertamanya syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini sekali lagi kita dapat sama-sama berkumpul di majlis ataupun perhimpunan bulanan kita. Dan di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua. Saya percaya semua sudah balik ke kampung masing-masing, sudah berhari raya selama seminggu, dan bila balik ni saya harap Hari Raya Mood pun sudah kita tinggalkanlah, kita mulakan kerja. Saya tahu biasanya lepas pulang Hari Raya ni masing-masing bawa kuih dekat pejabat. Bila bawa kuih kat pejabat tu masih rasa beraya lagi. Jadi dari segi kerja pun seolah-olah bekerja berhari raya lagi. Jadi antara kerja dengan beraya sama banyak. Jadi saya harap kita dah minggu dah berhari raya, jadi eloklah bila kita balik ni kita bekerja seperti biasa. Hidup mesti diteruskan. Ya? Jadi kita kena kerja lah seperti dulu-dulu. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti yang telah diumumkan tadi, bahawa negara kita menghadapi dugaan demi dugaan. Setelah kita menghadapi dugaan MH370 beberapa bulan sebelumnya, tiba-tiba kita dikejutkan pula dengan peristiwa iaitu MH, apa yang berlaku kepada MH17. Ini merupakan satu perkara yang amat mengejutkan kita semua, dan dikala seluruh dunia kebingungan, dikala kuasa-kuasa besar mengambil kesempatan politik untuk mempolitikkan isu ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita secara bijaksana menggunakan budi bicaranya dengan kebijaksanaannya dapat menyelesaikan isu ini dan tidak terpengaruh dengan permainan politik kuasa-kuasa besar. Seperti yang kita tahu, apabila MH17 ditembak, Amerika misalnya terus mengeluarkan statement menyalahkan pihak Rusia dan sebagainya, dan mula menggunakan kedudukan untuk mengenakan tekanan terhadap Rusia. Bermakna permainan politik dunia berlaku dengan menggunakan MH17 sebagai isu. Sebelum ini, kalau kita lihat, Amerika cuba mengadakan sekatan kepada Rusia, tetapi
dia tidak mendapat sokongan daripada negara-negara Eropah seperti Perancis, tidak menyokong usaha untuk mengadakan sekatan kepada Rusia oleh Amerika, kerana Perancis mempunyai hubungan dagangan, ketenteraan dan sebagainya. Jerman tidak menyokong Amerika dan sebagainya. Tetapi apabila MH17 di Denmark, Amerika menggunakan kesempatan ini untuk menekan Rusia dan cuba mendapatkan sokongan daripada negara-negara Eropah untuk mengadakan tekanan kepada Rusia. Tetapi kita tidak terlibat. Kita tidak terpengaruh dengan permainan politik kuasa-kuasa besar ini. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan kebijaksanaannya untuk berunding dengan semua pihak, yang akhirnya kita mendapat kebenaran untuk masuk ke kawasan tersebut, untuk mendapatkan kotak hitam, untuk dapat mengeluarkan jenazah, cebisan-cebisan jenazah dan sebagainya. Kalau kita terpengaruh dengan kuasa besar dan permainan politik, saya percaya isu ini belum dapat diselesaikan. Kita mungkin tidak akan dapat memiliki kotak hitam, tidak akan dapat memiliki atau membawa keluar jenazah dan sebagainya. Pada hari ini masih lagi di dalam proses untuk mengumpulkan jenazah. Ianya bukan merupakan perkara yang mudah, saya dimaklumkan. Untuk masuk ke dalam pun masih lagi, pihak polis pun masih belum dapat masuk, kerana peperangan masih berlaku di kawasan tersebut. Dan untuk membawa balik jenazah, cebisan-cebisan jenazah bukan satu perkara yang mudah, kerana saya difahamkan yang ada hanya tinggal cebisan-cebisan daging dan sebagainya. Dan kita perlu membuat tes DNA dan sebagainya untuk menentukan body itu, cebisan itu ke milik siapa dan sebagainya. Selepas dapat ditentukan bagi orang Islam, cebisan itu akan dimandikan mengikut cara kita mandi jenazah dan sebagainya. Kemudian barulah dikapankan untuk dibawa pulang ke negara kita. Saya percaya dalam masa 2-3 minggu atau sebulan barulah proses ini selesai. Jadi oleh kerana negara kita dalam keadaan yang kesedihan, keluarga-keluarga mangsa kejadian masih lagi dalam keadaan bersedih, jenazah belum dibawa pulang dan sebagainya. Jadi kabinet telah membuat keputusan, iaitu semua jamuan hari raya kerajaan dibatalkan. Jadi sebab itulah pada hari raya pertama, hari raya kabinet, hari raya Perdana Menteri dan kabinet telah pun dibatalkan. Dan untuk kementerian-kementerian dibenarkan mengadakan sambutan hari raya, tetapi tertutup untuk staf kementerian sahaja. Jadi saya nak maklumkan pada tahun ini kita akan mengadakan sambutan hari raya secara kecil-kecilan pada 21 hari bulan nanti di sini, bukan di Maid seperti yang kita cadangkan. Kalau di Maid itu kita cadangkan kita buat secara besar-besaran, tapi kita buat di sini bermakna untuk staf kita sahaja, staf kementerian dan agensi sekali. Jadi kita sama-sama kita. Jadi pen tekun boleh berehat kan, tak payah. Jadi patutnya saya minta Datuk Rahim nyanyi tahun ni, jadi tak perlu boleh. Saya boleh lepas. Jadi
kita tak ada band, kita tak ada apa, kita just beraya kerana ada bunyi-bunyian muzik, lagu-lagu raya saya ingat mungkin boleh lagu. Kalau tidak sunyi sangat, ya. Tapi kalau siapa yang nak bernasyid semua boleh lah. Kalau ada pasukan nasyid di kalangan staff kita boleh lah, kita benarkan. Tapi hari ini tahun ini kita buat dalam keadaan yang sederhana. Ini hanya untuk silaturahim sesama kita, sesama agensi, sesama kementerian. Ini bagi kita menghormati kesedihan yang dialami oleh keluarga mangsa dan negara. Ini merupakan tragedi kepada negara. Jadi sebab itulah kita juga akur dengan apa yang diputuskan oleh kabinet. Di Bera, tempat saya akan anjurkan jamuan hari raya pada 23 hari bulan. 23 hari bulan hari Sabtu. 21 kita Khamis, Jumaat, Sabtu, daripada pukul 9 hingga pukul 2 petang. Jadi saya pun jemput datang ke Bera, nak tengok bandaraya Bera. Jangan banyak buat Bera besar. Okay. Ada macam-macam, fast food semua ada. Jadi siapa nak datang boleh datang lah. Open. Kita terbuka. Pun saya sambut secara sederhana. Untuk kita daripada di sini 21 bulan pukul 10 sampai 3 10 sampai 3 petang. Jadi bolehlah. Siapa nak bawa kuih pun boleh bawa. Ya, boleh bawa. Potluck dan sebagainya. Dan saya membuat keputusan saya tak pergilah ke tempat-tempat, ke agensi-agensi yang jemput saya. Ya, sepatutnya besok hari Khamis saya berada di Kedah. Jadi saya tak pergi. Sebab kalau saya pergi, saya tahu kalau menteri datang, tentu Kedah akan jemput ramai orang. Jadi dah jadi besar-besaran sekarang. Jadi kalau saya tak pergi, mesti Kedah jemput staf saya. Jadi saya kata leave it, biarkan untuk staf semata-mata. Sebab kalau saya pergi, mesti akan jemput ramai orang. Sebab saya tahu KP Kedah pun malu kalau menteri datang, orang tak ramai. Jadi dia nak tunjuk orang ramai, dia jemput ramai orang. Jadi dah besar. Betul tak? Betul. Jadi lebih baik saya tak pergi. Kalau saya pergi jadi ramai. Dah jadi ramai, dah jadi grand, jadi besar. Lepas tu ada menyanyi lah macam. Jadi tak boleh. Tahun ini kita tunggu tahun depan. Tahun depan kita boleh beraya macam biasa. Beraya bukan tahun ini saja, tahun depan pun ada lagi. Jadi itulah keadaannya. Dan satu lagi yang peristiwa besar, perkara besar yang dialami waktu bulan puasa sehingga hari raya, sehingga hari ini adalah pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dan saya tahu di kalangan kita sendiri terlibat dari segi menghulurkan bantuan derma dan sebagainya. Dan saya lihat keadaan Gaza pada hari ini tidak nampak akan reda keadaannya. Semakin hari semakin serius. Amerika yang merupakan penyokong tegar kepada teroris Israel ini terus memberikan sokongan kepada Israel, dan ini menguatkan Israel untuk terus membunuh rakyat di Palestin. Walaupun sebenarnya di Malaysia berbagai-bagai gerakan telah pun dilaksanakan. Ada yang menjalankan boikot dan sebagainya, dan saya serah kepada budi bicara saudara-saudari sekalian di dalam mengambil tindakan. Derma, sumbangan ini boleh membantu. Doa
Ini juga satu perkara yang dituntut kita mampu untuk berdoa. Sebab kita nak pergi syahid pun mungkin kita tak mampu untuk pergi berperang. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan ada yang memboikot barangan. Itu cara yang dilakukan oleh individu semua. Jadi terserahlah kepada masing-masing. Yang penting kita mesti menunjukkan sokongan kepada rakyat Palestin di Gaza. Ini bukan soal agama. Saya selalu tekankan, ini bukan soal agama. Ini adalah soal kemanusiaan. Ini adalah soal kemanusiaan. Yang dibunuh adalah kanak-kanak. Yang dibunuh adalah wanita. Yang dibunuh adalah orang tua yang tidak berdosa, yang tidak terlibat di dalam peperangan. Dan ianya perlu disokong oleh semua. Tak kira sama ada mereka itu Melayu, Islam, Cina, Hindu, Buddha dan sebagainya. Sesiapa yang menyokong, yang menentang kekejaman terhadap kemanusiaan, mesti menyokong perjuangan rakyat Palestin yang dibunuh dengan kejam oleh Israel ini. Dan kita rakyat Malaysia sepatutnya rasa perlu berbangga. Berbangga yang pertamanya kerana sebagai sebuah negara kecil, sebagai sebuah negara Islam yang kecil, kita secara terbuka memberikan sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Inilah bezanya dengan negara-negara Arab yang lain yang berada di sekitar Palestin, yang membisu, yang tidak berani, dan lebih-lebih lagi Mesir, negara yang bersempadan dengan Palestin, dengan Gaza. Saya boleh menganggap mereka juga bertanggungjawab terhadap pembunuhan ini kerana menutup pintu sempadan yang menyebabkan penduduk Gaza terkepung. Jadi walaupun kita jauh, walaupun kita negara yang kecil, tetapi kita mempunyai maruah dari segi kemanusiaan. Kita terus bersuara untuk menegakkan kebenaran dan sebagainya. Sebab itulah pada hari ini Israel sendiri di dalam akhbar mereka telah pun mengaitkan Malaysia dengan Hamas dan sebagainya. Kerana mereka juga bimbang dengan sokongan secara terbuka yang dibuat oleh negara kita Malaysia. Kita sebagai penduduk Malaysia, saya kira perlu rasa bersyukur kerana negara kita aman, berbeza dengan negara di Palestin, di Gaza dan sebagainya. Dan saya harap kita berdoa supaya negara kita terus aman seperti ini. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, negara kita juga boleh sampai ke tahap negara di Palestin, ke tahap Gaza dan sebagainya. Pada hari ini kalau kita lihat, sudah terlalu banyak insiden-insiden yang cuba menimbulkan sengketa di antara kaum, di antara agama di dalam negara kita. Kalau kita baca di dalam media sosial, kalau kita lihat, sudah terlalu ramai orang yang lupa tentang sensitiviti kaum-kaum di dalam negara kita. Kita tengok akhir-akhir banyak perkara yang diucapkan, banyak statement-statement yang dikeluarkan oleh bukan Melayu dan sebagainya, oleh bukan Islam dan sebagainya, yang menghina Islam, yang menghina bangsa Melayu dan sebagainya. Dan jika ini tidak dihentikan, dan ini jika tidak dikawal,
tidak mustahil Malaysia juga akan menjadi seperti Gaza. Jadi saya berharap supaya perkara ini dapat kita kawal, kerana kita mahu keamanan yang ada di Malaysia dapat kita teruskan selama-lamanya. Di negara majmuk seperti Malaysia ini, yang paling penting adalah keamanan. Dan untuk mencapai keamanan, setiap kaum, setiap agama di negara kita mesti menghormati sensitiviti di antara satu sama lain. Jika masing-masing lupa tentang sensitiviti kaum dan agama, maka keamanan ini akan berakhir. Jadi jangan kita rasa bahawa kita akan kekal aman selama-lamanya. Kerana jika kita tidak jaga negara kita dengan betul, negara kita juga tidak akan menjadi, negara kita juga akan menjadi seperti negara lain. Satu ketika dulu rakyat di Bosnia hidup dalam keadaan aman dan damai. Orang Bosnia, orang Serb dan sebagainya hidup seperti kita, aman damai. Tetapi dalam keadaan yang sekelip mata, akhirnya mereka perburuan sesama sendiri hanya kerana kepentingan politik, agama dan sebagainya. Jadi jangan ingat apa yang kita ada bagi akan teruskan kalau kita tak jaga dengan betul-betul. Kita juga akan menjadi seperti negara-negara lain yang tidak aman di dunia. Jadi saya harap kita semua sedar perkara ini, kita semua insaf bahawa kita bertuah berada di bumi yang aman, damai seperti Malaysia ini, dan kita doa supaya kita terus aman, damai seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tadi sebelum masuk ke sini dah berbincang dengan pihak pengurusan dan sebagainya. Oleh kerana hari ini musim Hari Raya, jadi saya bercakap pun, saya cuma sebut satu line saja tentang kerja, iaitu lepas balik ni kerja macam biasa. Jadi itu je. Jadi saya tak nak cerita banyak-banyak macam saya kerja lagi. Jadi saya cerita hal lain lah. Jadi sebab itu hari ini saya hidup cerita hal lain, jadi tak tutup pun soal ini. Jadi sekali lagi lah saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin kepada semua. Mana yang ada kesempatan 23 hari bulan di kawasan saya di Bera, daripada KL ke Bera cuma 2 jam. Kerana enjoy jalan di Bera tu 2 jam tu just nice. Yang patin yang paling sedap dalam Malaysia, dalam dunia, di Bera, Meluk, Jerangkut, 3 tempat. Jadi bolehlah sambil-sambil jalan, makan-makan, datang ke tempat itu. Dan 21 di sini. Dan di tempat lain saya percaya ada lagi. Di tempat Datuk Rahim berapa? 11 hari bulan di Shah Alam. Nobel Hotel. Zaman Hari Raya Tekun. Ya. Ada di tempat-tempat lain saya ingat BBS 18. Saya dah dapat tu. Saya dapat kad tu BBS ataupun Jabatan Veterina 18. Jadi saya nak beritahu yang saya tak boleh janji nak pergi ke semua tempat. Kalau ada kesempatan, insya-Allah saya datang. Kalau ada tak ada kesempatan, saya datang sekali saja jamuan Kementerian Pertanian. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.